وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bahagia Tuan Imam Bilal, pengurusi Jawatan Kuasa Masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincang satu tajuk seorang sahabat besar yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertama sekali, mencintai para sahabat Rasulullah ni menjadi kewajipan pada kita semua. Siapa pun dia sahabat Nabi, maka menjadi kewajipan kita untuk mencintai mereka. Bahkan mencintai para sahabat Nabi ini, kita perlu buktikan rasa cinta tersebut, termasuk antaranya membela mereka apabila mereka difitnah ataupun diburuk-burukkan. Kita memilih nama sahabat ini kerana sahabat inilah yang paling banyak sekali difitnah. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang paling banyak difitnah dalam sejarah. Sebab tu kita pilih sahabat ini. Nabi SAW bersabda, asas kepada perbincangan kita ni tentang sahabat, apabila Nabi sebut la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabat-sahabat aku. Maksudnya siapa-siapa sahaja sahabat Nabi, Nabi kata jangan kamu mencela mereka. Falau anna ahadakum, wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat yang dalam riwayat Muslim, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Kata Nabi, jangan kalian mencaci para sahabat aku. Sesungguhnya jika seseorang daripada kalian, dalam riwayat Muslim, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya jika seorang di antara kalian yang infak dengan emas sebesar gunung Uhud, nescaya takkan mampu menandingi satu mud, satu cupak sahabatku, bahkan separuh mud pun tidak. Maksudnya Nabi buat perbandingan antara sahabat dengan kita, perbandingan yang terlalu ketara. Nabi kata kalau kita infak sebesar gunung Uhud, besar tu gunung Uhud tu, yang saya pernah cerita, mungkin saya tak tahu kat sini kat mana, kita kalau pergi umrah, kita dibawa ke Jabal Uhud ni, lalu kita pun panjat satu bukit, yang ramai panjat bukit tu, dan ada orang yang menyangka bahawa itu adalah bukit Uhud, tapi itu adalah Jabal Rumah, dia Jabal bukit pemanah. So Jabal Uhud yang belakang tu, yang lebar, yang besar, bukit Uhud. Jadi Nabi kata kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud, bukan sekadar sebesar gunung Uhud, bahkan sebesar itu emas yang kita infak, Nabi sebut takkan mampu menandingi satu mud, satu cupak ataupun setengah cupak yang sahabat infakkan. Takkan sama. Satu perbandingan yang sangat ketara antara kita dengan sahabat Nabi. Jauh sahabat-sahabat Nabi meninggalkan kita. Baik. Sebab tu salah seorang daripada sahabat Nabi adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagi Syiah, untuk walaupun mereka memang, kalau tuan tengok, mereka juga mencela Sayyidina Abu Bakar, mereka mencela Sayyidina Umar,
mereka juga mencela Sayyidina Uthman. Tapi kalau nak fokus kepada tokoh-tokoh ini, agak sukar. Kerana umat Islam menganggap nama-nama ini nama-nama yang istimewa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ni nama istimewa. Hatta kalau Syiah serang 3 tokoh ni, Ahlussunnah tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Kalau tuan-tuan tengok ada kitab yang mencela Sayyidina Abu Bakar, kita marah. Mencela Sayyidina Umar, kita marah. Tapi apabila nama sahabat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, so kemarahan itu berkurangan. Jadi apa yang mereka buat, langkah awal ialah mencela Muawiyah bin Abi Sufyan dulu. Rosakkan karakter Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kita menerima karakter Muawiyah ni memang buruk, hatta masuk dalam buku sejarah. Masuk dalam buku sejarah. Kita baca dalam buku sejarah tentang peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah dilihat sangat buruk dalam peperangan tersebut. Sedangkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan kedua-duanya ada ijtihad masing-masing. Sayyidina Ali dengan ijtihadnya, Sayyidina Muawiyah dengan ijtihadnya. Ijtihad masing-masing. Bahkan ada beberapa orang sahabat besar yang memihak kepada Sayyidina Muawiyah pada perang tersebut. Muawiyah tidak bersendirian. Bahkan ada juga di kalangan beberapa orang sahabat besar yang bersama dengan Muawiyah sendiri. Baik. Jadi apabila mereka mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, karakternya diburukkan. Macam kita sebut tadi yang dalam buku sejarah, hatta peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim digambarkan Muawiyah nak menang, dia melakukan kekecohan, penipuan dalam peristiwa tersebut. Bahkan ramai di kalangan kita yang menerima kisah tersebut, dan dalam gambaran pemikiran kita Muawiyah ni macam buruk. Sebab tu tak ramai orang yang nak letak nama anak dia Muawiyah. Sebab Muawiyah sendiri itu dilihat sebagai tokoh yang tak berapa baik. Baik. Jadi kalau kita lihat, Syiah lah yang paling kuat mencela, mencerca, bahkan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah paling kuat. So antara tujuan mereka, apabila mereka mula mencela seorang sahabat, mereka mulakan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. So langkah selanjutnya adalah sahabat-sahabat yang lain. Abu Taubah Al-Halabi, dia kata, inna Muawiyah bin Abi Sufyan sitrun li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kashafa as-satara ijtara ala ma wara'uhu. Sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah tabir bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyingkap tabir itu, dia akan menyakiti kehormatan orang yang berada di sebalik tabir itu. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah ada sebut benda ni. Jadi tuan-tuan, dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia tabir. Di belakang tu ramai lagi sahabat. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka singkap tabir tu supaya boleh memburukkan sahabat-sahabat yang berada di sebalik tabir tu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Syiah sendiri, dia tidak hanya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah ni kira paling teruk dicela oleh mereka. Mereka memulakan dengan Muawiyah, lalu mereka menyerang sahabat-sahabat yang lain setelah mereka menyerang Muawiyah bin Abi Sufyan.
Kerana Muawiyah ni dia ibarat tabir. Apa tujuan mereka mencela para sahabat Nabi? Sebab Islam sampai kepada kita ni adalah melalui para sahabat Nabi. Quran yang sampai pada kita, keabsahan, kesahihan Al-Quran yang sampai pada kita adalah melalui para sahabat. Hadis-hadis Nabi yang sampai pada kita melalui para sahabat. Jadi kalau sahabat dicerca, dimaki, dicela, dikafirkan, diburukkan, maknanya kredibiliti para sahabat diragui. Sebab itu Syiah dia ada Quran Fatimiyah yang 3 kali ganda lebih pada Quran hak kita duk baca tu. Kalau kita kata Quran hak kita baca ni sahabat Nabi yang bawa, dia kata sahabat pun bukan boleh percaya kan. Masa Rasulullah hidup memang bersatu. Bila Rasulullah wafat dia pakat duk bergaduh sama sendiri. Sahabat bukan boleh percaya kan. So dia main logik macam tu kan? Jadi di sebalik celaan, tomahan kepada Muawiyah ini ada hajat mereka yang lebih besar, iaitu mereka akan mencela para sahabat Nabi yang lain. Kerana Muawiyah ni diibaratkan sebagai tabir. Di belakang Muawiyah ni ada sahabat yang ramai lagi. Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga disebut Muawiyah ni adalah benteng bagi para sahabat Nabi yang lainnya. Apabila tersingkap, maka seorang akan berani melanggar yang di belakangnya. Imam An-Nasai pernah ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau jawab, Islam itu bagaikan sebuah rumah yang memiliki pintu. Pintu Islam ni dia tak adalah para sahabat. Barang siapa yang mengganggu para sahabat, bererti ia ingin mengganggu Islam. Ibarat seseorang yang telah merosak pintu, tentulah hanya ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Barang siapa yang menginginkan buruknya Muawiyah, bererti ia juga menginginkan para sahabat yang lain. Ni dia dah sebut dengan jelas. Dia kata Islam ni bagaikan sebuah rumah. Dan rumah tentu ada pintu. Dia kata pintu nak masuk dalam rumah tu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Siapa yang mengganggu sahabat, maknanya dia nak mengganggu Islam. Ibarat kalau dia merosakkan pintu tu, dia ada hajat yang jahat. Dia nak masuk dalam rumah tersebut. Jadi dia kata siapa yang menginginkan buruk Muawiyah, kerana Muawiyah ni salah seorang sahabat Nabi, bererti dia ingin juga sahabat Nabi yang lain, bukan Muawiyah seorang sahaja. Baik. Oleh itu, oleh kerana Islam itu ibarat rumah dan sahabat itu pintu, mempertahankan pintu itu daripada diserang rumah di dalam tu adalah satu kewajipan bagi kita. Seperti kita sebut tadi, Al-Quran, hadis yang sampai pada kita semua melalui jalan sahabat. Mempertahankan sahabat itu satu kewajipan. Kerana apabila sahabat itu tidak dipertahankan, difitnah, dicerca, dicela, diburukkan, lalu kredibiliti Quran dan sunnah ataupun hadis Nabi itu boleh dipertikaikan. Baik. Kita tengok serba sedikit tentang kelahiran dan keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Kalau tuan-tuan tengok nak sampai hujung, sampai Abdul Manaf tu, tuan-tuan akan rasa macam pernah dengar. Jalur tu dia akan bertemu dengan jalur silsilah Nabi SAW. Baik. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi yang ni tak ada pertikaian. Sahabat Nabi. Sahabat, orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Bukan melihat Nabi. Sebab ada sahabat Nabi yang buta, Ibnu Ummu Maktum umpamanya. Dia bertemu dengan Nabi tapi dia tak melihat Nabi. Pernah melihat Nabi dan
dia beriman dengan apa yang Nabi bawa, dan dia mati dalam keadaan beriman. Maka dia sahabat Nabi. Jadi Muawiyah salah seorang sahabat. Kemudian Muawiyah ni juga adalah ipar Nabi, kerana Rasulullah kahwin dengan kakak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah ni juga adalah, kita pergi secara ringkas sebab nanti kita akan masuk lebih detail sikit lagi. Muawiyah juga adalah penulis wahyu, bukan calang-calang, penulis wahyu. Maksudnya orang yang diamanahkan untuk menulis suatu perkara yang besar, wahyu. Kemudian Muawiyah juga adalah khalifah bagi kaum muslimin. Ini antara keistimewaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni dia lahir di Makkah 5 tahun sebelum kerasulan Nabi. 5 tahun sebelum kerasulan, Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun. Maksudnya masa Nabi umur 35 tahun, dia lahir. Kemudian Nabi meninggal umur 63, campur 63 tu 40 nak pergi ke 63, 23 tahun, campur dengan 5, 28. Maksudnya Nabi wafat tu umur dia 27 ke 28. Baik. Keluarga Muawiyah ni dia memang keluarga kaya, sebab bapa dia Abu Sufyan tu pembesar Quraisy. So memang dia keluarga kaya. Satu. Yang kedua, ketokohan dia tu, dia banyak belajar pada bapa dia. Bapa dia ni memang ahli politik Quraisy. Jadi Muawiyah ni banyak belajar tentang selok belok politik daripada ayah dia Abu Sufyan. Kemudian datuk dia Harb bin Umayyah, yang ni kira panglima kaum Quraisy. Abu Sufyan ni pun kira antara panglima jugalah. So datuk dia Harb bin Umayyah ni kira panglima besar kaum Quraisy. Datuk dia pernah menjadi panglima perang dalam perang Al-Fijar. Perang Fijar ni perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu dia Bani Kinanah lawan dengan kabilah Qais. Kabilah Qais. Perang ni masa tu Nabi berumur 20 tahun. Nabi juga terlibat pergi dengan bapa saudara dia pada ketika tu. Bapa Muawiyah ni, Abu Sufyan, seperti kita sebut tadi ni, pembesar ataupun tokoh di Makkah. Dan bapa dia ni masuk Islam, ada pandangan sebut kata setelah Fathu Makkah, ada yang kata sebelum Fathu Makkah. Abu Sufyan. Mak dia ni Hindun binti Utbah. Nama yang sangat familiar, kan? Hindun, siapa tak kenal Hindun? Bila sebut Hindun, kita akan ingat satu peristiwa besar, iaitu membelah dada Sayyidina Hamzah dan memamah hati Sayyidina Hamzah. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari tak disebut pun tentang perkara ini. Hatta Wahsy yang menceritakan detail tentang perang Uhud, dia tak cerita pun tentang Hindun mamah hati Sayyidina Hamzah ni. Jadi riwayat yang kata Hindun memamah hati Sayyidina Hamzah ni riwayat yang lemah, sangat lemah. Kalau dilihat kepada riwayat lebih kuat dalam Bukhari umpamanya, riwayat yang kata Hindun mamah hati itu takkan mampu lawan yang riwayat ada dalam Sahih Bukhari. Tapi kita melihat di sebalik apa yang disebut tentang Hindun ni, maka kita boleh nampak bahawa ada agenda pembunuhan karakter, ataupun dalam bahasa Inggerisnya character assassination, pembunuhan karakter. Bunuh karakter Hindun ni sebab mereka membenci Muawiyah bin Abi Sufyan.
So tak bunuh karakter Muawiyah aja. Muawiyah telah digambarkan buruk, tak adil, lawan dengan Sayyidina Ali, borah, macam-macam. Bukan hanya bunuh karakter Muawiyah sahaja, mereka juga membunuh karakter ibunya Hindun. Hatta kita yang menerima kisah bila sebut Hindun, kira Hindun ni buruk. Senaknya Hindun masuk Islam. Hindun masuk Islam, ada dialog dia dengan Nabi. Hindun wanita mulia. Kita kalau bayang, kalau sebut Hindun kan mama hati ni mesti kira rupa macam hantu Mak Limah dengan rambut mengerbang. Tapi nanti kalau kita tengok hadis yang Abu Sufyan mengahwinkan anak dia dengan Nabi, Abu Sufyan sebut anak dia ni antara wanita tercantik Quraisy yang kahwin dengan Nabi. Nanti kita sebut nanti kemudian. Kita nak ambil yang Abu Sufyan sebut antara wanita tercantik Quraisy. Kalau anak dia wanita tercantik Quraisy, mesti mak dengan ayah ni kira cantik dengan handsome lah. Biasanya begitu lah. Kan? Kita tengok anak comel, kan? Tengok mak bapak, oh mak bapak pun lawa agak, patut anak comel. Dia macam tu. Tapi dalam gambaran kita, bila sebut Hindun, kira macam hantu Mak Limah, rambut merebang ni, mama hati Sayyidina Hamzah. Bila tengok hadis tu, dilihat Hindun ni memang perempuan cantik. Hatta tokoh Quraisy, orang kaya, takkan nak ambil perempuan hak tak lawa. Abu Lahab kahwin dengan kira ratu cantik Mekah pada ketika tu. Maknanya tokoh-tokoh pembesar Mekah pada ketika itu, mereka kahwin dengan wanita-wanita cantik, termasuklah Abu Sufyan yang kahwin dengan Hindun. Tapi gambaran yang kita dapat, kira Hindun ni buruk. Bukan sekadar perangai, hatta kita akan gambarkan buruk Hindun, hatta rupa dia sendiri. Baik. Hindun ni anak Utbah bin Rabi'ah. Utbah ni memang terkenal dengan ganas. Dia banyak menyiksa umat Islam, termasuk Bilal. Dan kemudian Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf juga bertemu dengan silsilah yang kita sebut tadi ni. Hindun ni dia termasuk antara tokoh wanita Quraisy, bukan Abu Sufyan saja, bahkan dia kira antara tokoh wanita Quraisy, dan dia masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan. Baik. Kemudian Muawiyah ni, dia daripada awal lagi, daripada kecil lagi, dia belajar membaca dan menulis. Yang pada ketika itu tidak ramai orang yang mampu membaca dan menulis, tapi Muawiyah dia ada kemampuan tu. Kemudian atas sebab itulah, bahkan dengan sikap ataupun sifat amanah yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan ni, maka Nabi lantik dia menjadi penulis wahyu. Baik. Kita tengok keislaman keislaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni, bila dia Islam, ulama berbeza pandangan. Asas perbezaan pandangan ini disebut bahawa Muawiyah ni dia merahsiakan keislaman dia sebab dia takut pada ayah dia. Dia masuk Islam dulu. Dia anak pembesar Quraisy. Abu Sufyan semua orang terkenal. Semua orang kenal dia di Mekah. Jadi bila dia masuk Islam, dia takut ayah dia tahu. Dia masuk dulu sebelum ayah dia masuk Islam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Ibnul Qayyim juga dalam Zadul Ma'ad, dia sebut Muawiyah ni termasuk masuk Islam setelah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tapi kalau tengok Abu Nuaim Al-Asbahani, Ma'rifatus Sahabah, Al-Zahabi juga menyebut tentang Muawiyah masuk Islam ni
menjelang ataupun sebelumnya berlaku Fathu Makkah. Dan kita sebut tadi ni persisahan ni sebab Muawiyah dia merahsiakan. Adapun Imam Az-Zahabi ni dia sebut Muawiyah ni dia masuk Islam sebelum bapa dia. Sebelum bapa dia. Ada pandangan yang membantah bahawa Muawiyah masuk Islam semasa ataupun selepas Fathu Makkah. Ada pandangan yang membantah. Saya tengok pandangan ini ada asas. Berdasarkan hadis Fatimah bintu Qais yang dia jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah. Sebab masa tu Muawiyah dan Abu Jaham, dua orang ni meminang Fatimah bintu Qais. Offer nak jadi suami. Lalu Fatimah bintu Qais ni dia rasa macam siapa nak pilih? Dia pergi tanya Rasulullah. Bila dia pergi tanya Rasulullah, dia sebut tentang Muawiyah dan Abu Jaham ni meminang dia ataupun melamar dia. Maka Rasulullah jawab, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an ataqihi wa amma Muawiyatu fasu'luka la mala lahu inkihi Usamah ibn Zaid. Nabi kata, adapun Abu Jaham, dia tak melepaskan tongkat pada bahu dia. Jenis garang sikit kot. Nabi sebut, manakala Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ni orang miskin, tak memiliki harta. Maka Nabi kata, nikahlah, kawinlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis sahih Muslim. Baik. Peristiwa ni berlaku di Madinah. Fatimah pergi jumpa Nabi ni, dia kata Muawiyah minang dia tu, melamar dia tu, benda ni berlaku di Madinah. Kita dah selalu dengar bahawa Nabi bersabda la hijrata ba'dal fathi. Tak ada hijrah selepas berlakunya Fathu Makkah. Jadi sebelum berlaku Fathu Makkah, masa tu orang hijrah daripada Makkah pergi ke Madinah. Dah berlaku Fathu Makkah, orang Makkah duduk Makkah, orang Madinah duduk Madinah. Orang Makkah dia dah tak berhijrah dah ke Madinah. Tapi hadis ni cerita tentang Fatimah bintu Qais bagi tahu pada Rasulullah tentang Muawiyah bin Abi Sufyan melamar dia. Maknanya Muawiyah sudah berada di Madinah dan dia telah berhijrah ke Madinah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata Muawiyah ni la mala lahu, dia ni tak ada harta. Tadi kita dah sebut sedikit tentang biografi Muawiyah ni. Dia ni anak tokoh Quraisy. Dia hidup kaya. Jadi kenapa Nabi sebut Muawiyah tak ada harta? Ini menunjukkan dia berhijrah ke Madinah dan dia jadi orang miskin. Sebab orang yang berhijrah ni dia tinggal harta dia. Kalau dia berada di Makkah, dia orang kaya. Ataupun selepas berlaku Fathu Makkah, bila Nabi bebaskan Makkah, Nabi tak rampas harta. Maksudnya kalau Nabi tak ambil harta tu, orang Makkah dia tetap dengan kekayaan dia. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut Muawiyah ni orang miskin, dia tak ada harta, menunjukkan dia adalah di kalangan muhajirin yang meninggalkan harta dia dan dia tak ada harta. Sebab itu ada pandangan yang menyebut tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia masuk Islam lebih awal lagi, sebelum berlakunya Fathu Makkah. Baik. Kemudian pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dia terlibat dalam memerangi golongan murtad. Semasa Sayyidina Abu Bakar perang Yamamah, Sayyidina Abu Bakar telah dia ikut serta dalam perang memerangi orang murtad ni, Muawiyah. Kemudian
Sayyidina Abu Bakar juga pernah kirim dia ke Syam untuk membebaskan bumi Syam. Semasa zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar telah melantik dia sebagai gubernur di bumi Syam, bukan jalan-jalan. Sayyidina Umar ni orang hebat, keputusan-keputusan dia hebat. Dia takkan lantik orang-orang yang tak mampu untuk memerintah memegang jawatan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni memang tokoh politik yang sangat hebat. Kalau kita belajar sejarah, Sayyidina Umar ni kira dalam hal pemerintahan kira sangat hebat. Dan dia juga memastikan gubernur-gubernur dia adalah orang hebat yang sangat berkemampuan untuk memerintah. Jadi Sayyidina Umar melantik Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi gubernur bumi Syam, bukan jalan-jalan. Syam ni mana? Syam ni 4 buah negara zaman sekarang ni. 4 buah negara. Jordan, Lebanon, Syria, Palestin. 4 buah negara ni disebut bumi Syam. Sekarang ni Palestin ada pemimpin dia, Lebanon ada presiden dia, Syria rejim Syiah yang jahat ni, dia sekarang ni yang memimpin Syria. Kemudian Jordan, Raja Abdullah. 4 buah pemerintahan ni, seorang je perintah masa tu, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan jalan-jalan. Sayyidina Umar letak orang yang sangat berkemampuan untuk duduk di situ. Kemudian setelah Sayyidina Umar wafat, masa digantikan dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia kekalkan Muawiyah bin Abi Sufyan ni jadi gubernur. Masih lagi. Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia jadi gubernur Syam 20 tahun tu. Lama, 20 tahun dia jadi gubernur di situ. Kemudian sehinggalah munculnya fitnah apabila wafatnya Sayyidina Uthman. Berlakulah fitnah yang agak dahsyat masa tu. Muawiyah bin Abi Sufyan dia ada hubungan kerabat dengan Uthman. Lalu dia minta supaya pembunuh Sayyidina Uthman ni dihukum. Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pada ketika itu berada dalam keadaan yang tertekan. Sebab yang masuk dalam tentera dia tu ada juga di kalangan puak-puak Khawarij yang terlibat membunuh Sayyidina Uthman. Keadaan yang sangat sukar dah masa tu. Jadi Sayyidina Ali kalau dia ambil tindakan waktu tu, dia akan jadi lagi kucar-kacir. Maka Sayyidina Ali dengan kebijaksanaan dia berijtihad bahawa nanti dulu hal ni. Bukan tak nak ambil tindakan. Tapi dia baru ambil pemerintahan dengan keadaan yang kucar-kacir, dengan keadaan yang teruk waktu tu. Kalau dia ambil tindakan, puak Khawarij yang banyak ni, yang ramai ni akan jadi kucar-kacir. Lebih teruk lagi. So itu ijtihad. Manakala di bumi Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan dia ada di Syria kan, pusat pemerintahan. Dia beranggapan pembunuh Sayyidina Uthman ni mesti dihukum. Apa keadaan sekalipun mesti dihukum dengan segera. Jadi benda ni jadi fitnah yang sangat besar. Tuan-tuan, saya selalu bagi analogi. Fitnah zaman dulu dengan fitnah zaman sekarang tak sama. Tak sama. Fitnah zaman sekarang, kalau orang Amerika fitnah kita boleh jawab tak? Kita boleh jawab. Ada Facebook, ada WhatsApp. Kita boleh declare kita tak buat. Orang tengok dalam Facebook, oh dia tak buat. Kita boleh jawab. Orang Saudi boleh tengok Facebook kita, orang Algeria boleh tengok Facebook kita, orang di England boleh tengok Facebook kita. Zaman sekarang. Zaman dulu bila fitnah itu telah dibawa ke Syam, dibawa ke Iraq, dibawa ke Yaman, dibawa ke Kufah, telah tersebar, nak padam fitnah tu sukar.
Ini yang berlaku. Tuan-tuan cuba bayangkan berada dalam keadaan waktu tu. Fitnah apabila tersebar memang sangat sukar nak dipadam. Baik. Jadi apabila munculnya fitnah ni, berlakulah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Kemudian pada tahun 41 Hijriah, beliau telah dibai'ah menjadi khalifah setelah pengunduran Hasan bin Ali. Sayyidina Ali dah dibunuh, kemudian digantikan dengan Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali. Masa tu Sayyidina Hasan ni, apabila dia nak dilantik jadi khalifah, dia letak syarat kepada pengikut-pengikut dia. Syarat dia ialah apa saja keputusan dia buat mesti ikut. Maknanya Sayyidina Hasan ni dia dah boleh baca dah politik pada ketika tu. Dia dah boleh nampak dah akan berlaku perpecahan lagi. So dia buat syarat tu, nak lantik aku boleh, tapi apa saja keputusan aku buat kena ikut. So apa keputusan yang Sayyidina Hasan buat? Sayyidina Hasan telah memberikan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga tahun itu dikenali sebagai Amul Jamaah, tahun bersatu padunya umat Islam. Pengorbanan Sayyidina Hasan ni sangat tinggi ya. Sebab tu Syiah dia tak sebut Sayyidina Hasan. Syiah tak sebut Sayyidina Hasan. Tuan-tuan, masa Sayyidina Hasan dia bagi jawatan tu, serahkan jawatan tu pada Muawiyah, ada sekelompok manusia yang tak setuju, yang mereka mencela Sayyidina Hasan, kemudian menghina Sayyidina Hasan. Ada riwayat sejarah yang tarik macam tikar sejadah tu sehingga terlentang Sayyidina Hasan. Kemudian begitu juga dia dicucuk pahanya dengan tombak. Hatta Sayyidina Hasan pun mati diracun. Puak Syiah tuduh Muawiyah racun, padahal Sayyidina Hasan dah bagi jawatan pada Muawiyah. Buat apa nak racun ni? Kalau racun lagilah timbul masalah. Ni dah bagi dah jawatan. Jadi kisah Sayyidina Hasan ni menyedihkan. Kalau tuan-tuan baca Sayyidina Hasan ni, kisah dia tu menyedihkan, sampai orang hina dia sebab bagi jawatan pada Muawiyah. Ada yang tikam dia, dan bahkan sehingga dia mati diracun. Kalau nak ikut kisah Sayyidina Hasan ni, sayu hati. Tapi kenapa Syiah hanya meratapi kematian Sayyidina Husain? Kenapa dia tidak meratapi? Kalau betul lah boleh meratapi, nak meratap sebagaimana Syiah dakwah, kalau betul lah boleh meratap, maka Sayyidina Hasan juga layak untuk diratapi, kerana Sayyidina Hasan dia punya kehidupan selepas itu menyedihkan. Ni tak, ya Husain patut, Husain, ya Hasan patutnya. Sebab kedua-duanya melalui satu saat-saat yang agak tragis. Tapi kenapa Syiah dia tak sebut nama Sayyidina Hasan? Sebab mereka marah pada Sayyidina Hasan yang telah menyerahkan jawatan ini kepada Muawiyah. Baik. Lalu pemerintahan Muawiyah ni dia berlanjutan sampai umur dia 80 tahun, meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah. Sayyidina Muawiyah ni dia memang terkenal dengan pemimpin yang hebat, dan zaman pemerintahan dia juga terkenal dengan jihad, kerana di zaman dia melakukan pembukaan wilayah yang sangat besar sampai ke Afrika, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. So Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan pemerintahnya yang hebat, yang adil, dan terlibat dengan jihad yang sangat besar. Bahkan dia juga terlibat menjadi panglima kepada pembukaan tersebut. Bukan memerintah saja, bahkan dia pernah menjadi panglima kepada pembukaan-pembukaan wilayah tersebut. Baik, Muawiyah dan hadis Nabi. Muawiyah seperti mana disifatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut Muawiyah ni seorang yang faqih.
seorang yang faqih. Ibnu Abbas ni kira antara di kalangan sahabat Nabi, dia dan beberapa orang sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud kan, umpamanya, mereka ni di kalangan para sahabat, mereka ulama di kalangan para sahabat. So Ibnu Abbas yang sangat alim, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan alimkanlah dia dalam tafsir. Nabi doa Ibnu Abbas jadi orang yang sangat alim. Bahkan kalau kita buka tafsir mana pun, kita akan bertemu dengan pengarang tafsir ini akan quote nama Ibnu Abbas. Kerana Ibnu Abbas menjadi orang yang sangat alim dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas alim di kalangan para sahabat Nabi, dia mengiktiraf Muawiyah itu faqih. Kita contoh macam ni lah. Kita jumpa orang biasa je, orang biasa kedai kopi. Kita tanya, haji ni macam mana? Orang tu tahu, oh dia ni alim. So bila orang tu kata alim, kita rasa biasa lagi ya. Ni saya bagi analogi ya. Kita pergi jumpa mufti perlihan, tanya macam mana haji ni? Oh haji ni alim. Jadi kalau mufti kata alim, maknanya alim sungguh lah. Hak tadi ni kita jumpa kedai kopi, orang biasa-biasa, dia kata alim, belum tentu lagi. Tapi mufti sendiri kata alim. Begitulah ibaratnya Ibnu Abbas ni alim di kalangan para sahabat. Ibnu Abbas sendiri telah mengiktiraf kefakihan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu. Fudail bin Iyad, dia mensifatkan Muawiyah, dia berkata beliau termasuk ulama dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sunnah ada. Muawiyah bin Abi Sufyan, begitu juga dia adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia riwayatkan hadis daripada Rasulullah, dia ambil sendiri daripada Rasulullah, dia juga meriwayatkan hadis daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, Ummu Habibah. Dia nikah dia. Dia juga ambil pada Sayyidina Abu Bakar, dan dia juga pernah mengambil hadis pada Sayyidina Umar. Antara tokoh-tokoh yang pernah ambil hadis pada beliau adalah Abdullah bin Abbas sendiri, Abu Sa'id, Abdullah bin Zubair, Nu'man bin Bashir, Jarir bin Abdullah. Nama-nama yang hebat ini juga pernah mengambil hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Kemudian Imam Az-Zahabi dia jelaskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dalam Musnad Baqi bin Makhlad, dia kata ada 163 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersama. Dia tak ada 4 hadis muttafaqun alaih, 4 hadis. Kemudian yang diriwayatkan Imam Bukhari tanpa Imam Muslim, Bukhari sendiri dia tak ada 4 hadis. Kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim tapi tak ada dalam Bukhari ada 5 hadis. Ni Muawiyah. Kemudian kita tengok jihad yang diikuti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni dia terlibat jihad dengan Nabi SAW. Antara perang yang dia terlibat, perang Hunain dengan perang Taif, dia terlibat. Kemudian nanti kita akan sebut selama dia jadi Gubernur Syam, khususnya pada zaman Sayyidina Umar dan Uthman, masa dia, dan begitu juga dia jadi khalifah, maka ada beberapa perang yang dia terlibat ataupun jihad yang dia terlibat. Kita bagi laluan untuk azan.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, tersambung sikit lagi. Masa Sayyidina Uthman jadi khalifah, dia gubernur di Syam, diminta izin kepada khalifah, pada Sayyidina Uthman untuk berperang di lautan. Diminta izin ke Kubrus. Lalu Allah memberikan beliau kemenangan. Perang ni dia ada hubung kaitnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata awalu jaishin yaghzul bahra qad aujabu. Nabi kata pasukan pertama, tentera pertama yang berperang di lautan sungguh telah mengerjakan perbuatan yang berhak untuk mendapatkan syurga. Faqad aujabu, dia berhak untuk dapatkan lah. Ini hadis Bukhari. Ibn Hajar dalam menjelaskan hadis ni, Ibn Hajar kata apa? Muawiyah adalah tentera pertama yang mengharungi lautan. Itu terjadi pada zaman kekhalifahan Uthman. Dalam Fathul Bari sebut. Maknanya Nabi sebut dalam hadis ni tentera yang pertama yang terlibat dalam perang di lautan. Sebab masa zaman Nabi itu tak ada lagi tentera Islam yang berperang di lautan. Jadi Nabi memberikan gambaran tentera yang pertama berperang di lautan, faqad aujabu, maka melayakkan untuk dia mendapatkan syurga. Jadi siapa yang terlibat? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Muawiyah adalah panglima perang tersebut. Baik. Pada tahun 41 Hijriah, Muawiyah dia perintahkan Amr al-As, gubernur Mesir masa tu, untuk membuka di sebelah utara Afrika. Utara Afrika. So masa Muawiyah bin Abi Sufyan dia jadi khalifah, dia memerintahkan Amr al-As untuk membuka lagi Islam di belah Afrika. Baik. Kemudian masa tu terbukalah kota Qairawan. Kota Qairawan ni dia adalah pusat jihad bagi umat Islam pada ketika tu. Masa Muawiyah jadi khalifah juga, terjadi pengepungan kota Konstantinopel. Pada tahun 49 Hijriah, Muawiyah telah mengepung kota Konstantinopel. Antara sahabat yang terlibat dalam pengepungan tersebut adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang Nabi bila berhijrah ke Madinah tu, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ni sahabat hebat. Sahabat ini juga semasa pengepungan tersebut, masa Muawiyah jadi khalifah, masa Muawiyah terlibat di dalam pengepungan kota Konstantinopel ni, ada bersamanya adalah
Abu Ayyub Al-Ansari, gitu juga ada Ibnu Az-Zubair, Ibnu Abbas juga ada masa tu. Kemudian masa tahun 54 Hijrah, ini pengopongan kedua kota Konstantinopel. Berbelas kali kota Konstantinopel dicuba sejak zaman Sayyidina Uthman sehinggalah Sultan Muhammad Al-Fatih baru berjaya. Ratusan tahun umat Islam tidak putus asa untuk nak membebaskan kota Konstantinopel. Pada tahun 41 Hijriah, ini kita dah sebut tadi kan, semasa pemerintahan Muawiyah juga, umat Islam berjaya ataupun berhasil menaklukkan banyak negeri, termasuk antaranya Sajistan, kemudian Sind, kemudian begitu juga Kabul di Afghanistan masa zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita tengok keutamaan yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan ni, benda ni sebenarnya jadi panjang kalau kita bincang. Sebelum kita nak bincang keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah ni, kita perlu bincang ada satu hadis sahih yang Muawiyah ini telah dituduh bahawa Nabi telah mendoakan keburukannya. Hadis tu daripada Ibnu Abbas, dia cerita, saya bermain dengan kanak-kanak lalu Rasulullah dan saya bersembunyi di sebalik pintu. Kemudian baginda mengusap belakangku. Lalu baginda menyuruhku panggilkan Muawiyah untuk menemuiku. Rasulullah beritahu pada Ibnu Abbas. Aku pun memanggilnya dan kembali pada baginda, dan dia kata Muawiyah sedang makan. Lalu baginda mengulangi lagi, panggilkan Muawiyah untuk menemuiku. Aku pun memanggilnya dan kembali pada baginda, lalu aku sebut dia sedang makan. Kemudian Nabi berdoa, la ashba'allahu batnahu, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Hadis Muslim. Jadi hadis ni dijadikan dalil sebahagian orang untuk memburukkan Muawiyah bin Abi Sufyan, hadis ni. Namun kalau kita tengok pemahaman oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya kalau kita tengok Imam Muslim dalam nak memahami hadis tersebut, Imam Muslim dia kumpulkan hadis ni dalam deretan orang yang dicela oleh Nabi ataupun doa keburukan. Namun dia kata deretan hadis tentang orang yang dicela Nabi SAW namun didoakan kebaikan untuknya dalam Sahih Muslim. Hadis ni masuk dalam bab man la'anahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan lidzalik kana lahu zakatan wa ajran wa rahmah. Orang Islam yang dicela Nabi ataupun didoakan keburukan, sementara itu dia tidak berhak untuk itu, maka celaan, doa buruk itu menjadi penyuci, sumber pahala dan rahmat baginya. Sebab ada riwayat hadis, ada riwayat Nabi berdoa, antaranya Nabi berdoa, Nabi kata Allahumma innama ana bashar, wahai Tuhanku, aku ni manusia. Nabi sebut, Nabi mengadu pada Allah, fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtu, apapun orang Islam yang aku terlepas kata ataupun kulaknat atau kurutan, maka jadikan itu penyuci dan rahmat baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi doa. Sebab Nabi kata aku ni manusia. Kok terlepas cakap, ada yang aku terkata, sedangkan orang tu tak layak untuk menerima kata-kata tersebut. Lalu Nabi doa supaya kata-kata yang aku terlepas cakap ini menjadi penyuci dosa-dosa orang tu. Jadi Imam Muslim masukkan bahawa hadis yang kita bincang tadi ni, yang Nabi kata moga perutnya tidak kenyang tu, masukkan dalam bab ni. Maknanya mungkin Nabi terlepas cakap, dan hadis itu perkataan itu sebenarnya tidak
tidak, macam mana nak sebut, ataupun menjadi penyuci kepada Muawiyah bin Abi Sufyan kerana tak layak untuknya. Macam tu. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Muslim juga, faj'alhu lahu zakatan wa ajran, jadikanlah itu penyuci dan sumber pahala baginya. Maknanya hak Nabi sebut tu, dia akan jadi penyuci dosa yang dilakukan ataupun sumber pahala bagi dia. Begitu juga Az-Zahabi, dia ada sebut, yang maksudnya barangkali ini keutamaan Muawiyah berdasarkan doa Nabi. Az-Zahabi kata ada yang mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tu, yang Nabi kata moga tak kenyang perutnya tu, untuk memburukkan Muawiyah. Tapi Az-Zahabi kata sebenarnya itu adalah satu yang merupakan keutamaan Muawiyah, sebab berdasarkan doa Nabi, siapa saja yang aku Muawiyah, bukan satu celaan. Baik, sebelum tu kita perlu faham bahawa doa ni dia tidak, doa yang didoakan itu yang kena pada Muawiyah ni, Muawiyah mungkin dia tidak berhak untuk mendapat doa tersebut. Lalu ia akan berpindah masuk ke dalam yang doa Nabi tadi ni, bahawa ia boleh jadi penyuci dosa-dosa yang dilakukan ataupun sumber pahala kepada orang tersebut. Baik. Kalau kita tengok keutamaan Muawiyah, ke kita sambung dalam kuliah lain kot? Dah jadi panjang kalau kita sambung nanti, hari ni dia tak habis, nanti dia akan jadi tergantung pula. So kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung. Kalau tak sini pun nanti boleh tengok dalam video yang Suara Sunnah. Insya-Allah kita akan cuba sambung tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, sebab Muawiyah ni dia ada banyak keutamaan yang disebut. Dia ada keutamaan di sudut keislaman dia, dia ada keutamaan dalam jihad dia, dalam dia menjadi penulis wahyu, keutamaan di sudut dia sahabat, banyak keutamaan yang ada pada Muawiyah, dan ini dibincangkan oleh para ulama. Bahkan ada keutamaan Nabi pernah mendoakan Muawiyah bin Abi Sufyan ni secara khusus. Nabi doa dia secara khusus, bagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Nabi mendoakan ada beberapa orang sahabat yang lain. Muawiyah juga antara sahabat Nabi yang pernah mendapat doa kebaikan khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf, dan sesudahi dengan aqulu qauli hadza wa